Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Yus. Okey, Akilah je yang bersuara ni. Okey, hari ni ya anak-anak semua kita nak sambung. Hari tu Ustazah dah ajar tajuk nifaq kan? Tajuk nifaq bidang akidah ya. Tajuk nifaq. Kita dah belajar itu separuh jalan. Okey. Jadi hari ni Ustazah nak habiskan tajuk ini sebelum kita buka sekolah nanti. Kita insya-Allah lagi 2 minggu kita akan bersekolah. Minggu ni habis, lepas tu minggu depan habis, lepas tu kita akan masuk sekolah. Okey, kita masuk serentak. Setakat ni lah makluman yang terbaru kita terima, masuk serentak dengan tahap 1, tahap 2 masuk semua sekali. Kalau yang sebelum ni kata tahap 1 masuk dulu, tahap 2 kemudian. Tak, kali ni baru dapat tahu malam tadi kata masuk semua sekali. Penggiliran wallahualam, mungkin masih lagi berlaku penggiliran. Maksudnya dalam kelas kamu tu nanti akan dibahagi 2 kumpulan. Minggu pertama kumpulan A, minggu kedua kumpulan B yang datang. Okey, minggu pertama contohnya kumpulan A datang sekolah, kumpulan B akan PDPR dari rumah. Okey, kemudian kumpulan minggu seterusnya kumpulan B datang sekolah, kumpulan A pula yang PDPR dari rumah. Macam itulah konon-kononnya, tapi kita tengoklah macam mana, apa lagi maklumat-maklumat terkini yang kita akan terima. Tapi setakat ini macam itulah yang diberitahu. Okey, tak apa, nanti guru kelas akan maklumkan dalam kelas. Kita tengok hari ini kita habiskan tajuk nifaq ya, nifaq. Ingat lagi tak apa dia nifaq ni? Nifaq ni apa? Okey, tak apa, kita tengok dulu objektif pembelajaran. Okey, yang pertama saya nak murid dapat menyenaraikan faktor yang mendorong kepada nifaq ya dengan betul. Kemudian murid dapat menyatakan perkara-perkara yang menyebabkan nifaq dengan betul. Seterusnya dapat menjelaskan kesan nifaq dengan betul. Ada satu nanti kita cara-cara menjauhi nifaq. Kita akan sambung tajuk yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu kita dah belajar setakat pembahagian nifaq. Maksud nifaq kita tahu dalil dia kan, hukum dia, kemudian kita dah tahu pembahagian dia. Ada 2 pembahagian kan, nifaq amalan dengan nifaq i'tiqad. Okey, kemudian hari ini kita nak sambung dia faktor-faktor yang mendorong benar perkara yang menyebabkan nifaq, seterusnya kesan nifaq, dan satu lagi cara menjauhi nifaq. Okey, ni dia punya objektif lah. Okey. Ustazah nak seorang baca doa. Kita ada siapa? Sekejap. Arif, boleh baca doa Arif? Arif buka mic, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khaza'iram iramah Rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Arif. Ya. Arif ada apa gangguan kot internetnya. Hilang-hilang suaranya. Okey. Alhamdulillah kita telah pun selesai membaca doa. Okey, ni Firdaus masuk. Firdaus kan Syazwana ni. Tiap-tiap minggu Ustazah tanya Syazwana ni siapa ya. Firdaus rasanya. Okey. Kita tengok seterusnya ya, kita masuk tajuk kita hari ni. Betul. Okey, bagus Firdaus. Okey, sebelum kita meneruskan tajuk topik-topik tajuk dia yang kita belum belajar tu, kita nak ulang sikit
Nak ingat, refresh balik apa maksud nifaq. Ya, kalau sebelum ni Ustazah ajar yang siri pertama hari tu, Ustazah tunjuk gambar gunting, tunjuk gambar kain berlipat, lepas tu Ustazah suruh teka kan, gunting dalam lipatan, apa musuh dalam selimut, itulah dia nifaq. Kita tengok apa maksud nifaq. Okey, siapa boleh baca ni? Akilah baca, Akilah. Maksud nifaq menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Ya, terima kasih Akilah. Okey, itulah dia maksud nifaq, yang menzahirkan keimanan. Maksudnya dia tunjuk kat orang, dia bagi tahu kat orang, dia zahirkan, dia bagi orang nampak bahawa dia tu beriman. Ya. Tetapi dalam masa yang sama dia menyembunyikan kekufuran, dia sembunyikan. Sebenarnya dia tu orang yang kafir. Dia tunjuk-tunjuk baik, sebenarnya dia jahat. Macam itulah, itulah maksud nifaq. Dia depan mata kita dia macam kawan kita, tapi sebenarnya di belakang kita dia adalah musuh kita. Itulah yang dinamakan nifaq, iaitu munafik. Kalau biasa orang sebut, orang lain sebut munafik, tu dia lah tu, daripada perkataan nifaq, ya. Nifaq inilah dia, ya, zahirkan keimanan, sembunyikan kekufuran. Okey, kita dah tahu dah minggu sebelum ni kita dah belajar hukum dia haram, ya, haram, berdosa, tak boleh buat macam tu. Terutamanya kalau dari sudut agama lah kan, menyamar jadi orang Islam, tapi sebenarnya dia adalah kafir. Okey. Seterusnya, faktor yang mendorong kepada nifaq. Ini kita nak masuk tajuk untuk hari ini, ya. Okey, apakah dia faktor yang mendorong kepada nifaq? Kenapa orang nak buat nifaq ni, nak buat jadi munafik ni? Okey, yang pertama, sebab lemah iman. Orang tu dia lemahnya iman seseorang menyebabkan dia terjerumus di dalam perbuatan nifaq. Itu yang pertama, ya, sebab lemah iman. Kalau orang yang dah kuat iman, dia tak ada nak berpura-pura. Nifaq ni macam pura-pura lah kan. Dia tak ada nak berpura-pura menjadi Islam. Orang yang dah kuat iman memang dia nakkan Islam. Memang dia menzahirkan keislaman dalam hati dia pun Islam. Tapi orang yang lemah iman ni yang akan buat macam ni. Yang kedua, dia tidak jujur. Tidak jujur maksudnya dia mengkhianati lah, tak jujur. Okey, dia menipu. Dia menipu, dia berlakon sahaja, dia tak ikhlas, dia tak jujur depan kita. Okey, yang ketiga, kurang bersyukur. Orang-orang yang nifaq ni ialah orang yang tidak bersyukur, ya. Dia kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat apa yang Allah bagi pada dia. Dia tak bersyukur, dia tak rasa kan dia nak bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah bagi, sebab tu dia jadi munafik. Okey, yang keempat, haloba. Haloba ni ialah tamak lah, tamak haloba. Dia ada sikap tamak ataupun sikap haloba yang dia nakkan ke semua perkara, tak kira halal ke haram ke, dia nak semuanya. Tu dia dengan sifat tamak. Dia sanggup buat apa saja disebabkan tamak dia tu, disebabkan haloba dia tu, dia sanggup buat apa saja sehingga nak menggadaikan agama pun dia sanggup. Inilah dia nifaq, ya, antara faktor-faktor yang mendorong kepada nifaq. Okey, itu yang pertama. Seterusnya kita tengok perkara yang menyebabkan. Tadi faktor-faktor kan, faktor yang nak mendorong menyebabkan seseorang tu nak jadi nifaq, nak jadi munafik. Okey, ni kita tengok apa dia perkara yang menyebabkan munafik, yang menyebabkan nifaq. Perkara apa yang boleh kita katakan dia ni munafik? Apa dia? Yang pertama, apabila bercakap dia berdusta. Ini ciri-ciri lah ni. Orang munafik bila dia bercakap dia berdusta, dia menipu. Bila bercakap dia nipu sesaja. Kalau 10 perkara dia cakap,
dua belah perkara tak boleh percaya. Kan orang kata. Ya. Tak boleh percaya apa yang dia cakap tu merapu. Lepas tu macam ya benar dia cakap. Semuanya betul kat dia. Tapi sebenarnya semuanya menipu. Itu dia. Ya, itulah dia antara perkara yang boleh kita katakan orang tu munafik. Sebab dia bercakap mesti menipu. Jadi kalau kita ni kalau nak bercakap kena berjaga-jaga. Jangan sampai kita suka menipu. Bila kita menipu orang, sekali dua, lepas tu bila dah banyak-banyak kali kita kerja menipu je, orang dah tak percaya dah, orang akan cop kita ni orang munafik. Orang nifak. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila berjanji dia mungkir. Ni masalah. Ni selalu berjadi pada orang Islam lah ni masalah kita. Dan bila kita suka berjanji tetapi kita tak tunaikan janji kita kan. Contohnya sejanji akan datang akan masuk pukul 8 pagi esok. Janji kemain lagi janji tetapi tak tunaikan. Sebab tu bila kita nak berjanji bila kita nak berjanji agama kita dah hajar, sebab kita tak tahu kan benda akan datang tu kita boleh tunaikan ke tidak janji kita. Okay, jadi kita kena sebut insya-Allah insya-Allah maksudnya jika diizinkan Allah. Contohnya kita janji dengan kawan besok kita pergi main kat taman contohnya kan. Okay, aku tunggu kau pukul 5 petang. Okay, kawan pun tunggu. Kena sebutlah insya-Allah. Kalau tak sebut insya-Allah maksudnya nanti dia dah berjanji itu betul. Kalau sebut insya-Allah maksudnya dengan izin Allah aku akan datang kan. Okay, itulah dia. Kalau datang maksudnya kita tunaikan janji. Kalau kita tak datang tapi kita dah sebut insya-Allah, kita tak datang maksudnya Allah tak izinkan. Jadi kita tak adalah berdosa. Kalau kita tak sebut insya-Allah maksudnya kita confirm. Kita tahu ke akan datang tu, kita tahu ke macam mana yang akan berlaku kan, kita tak tahu takdir Allah tu macam mana. Okey. Apabila berjanji dia mungkir, ini saja-saja mungkir ni okay. Yang ketiga, apabila diberikan sesuatu amanah dia khianati, tinggal titik kha. Okey, dia khianati Bila dibagi amanah dia khianat. Khianat tu apa maksud? Khianat ialah tidak menjalankan amanahnya dengan betul ataupun sengaja tak nak tunaikan amanahnya. Contohnya dia diamanahkan untuk menjaga duit. Contohnya kawan nak pergi ke tandas. Okey, pegangkan duit aku kejap. Contoh kan, kawan nak pergi tandas. Kita pegang duit dia. Kemudian kita nampak ada kantin ada jual makanan. Duit ada kat tangan. Kita pergi belanja pula duit yang kawan punya tu, kita belanja, kita makan sampai habis. Itu khianat. Sepatutnya dia diamanahkan untuk jaga duit tu tapi dia telah mengkhianati. Itulah maksudnya khianat. Dia khianati kawan dia, dia tak tunaikan, dia tak tunaikan amanah yang sepatutnya dia buat. Okay, amanah ni berat Amanah ni adalah satu yang berat. Macam ni tadi tu benda yang simple je kan. So saya bagi contoh, pegang jagakan duit kawan, jagakan barang kawan. Okay. Ni dalam kelas contohnya kamu dilantik jadi ketua kelas, kamu dilantik jadi pengawas. Kan jadi yalah yang ada jawatan-jawatan itu semua amanah. Jadi kena tunaikan amanah tersebut. Jalankan tanggungjawab kita. Kalau sebagai ketua kelas, jalankan tanggungjawab sebagai ketua kelas. Kalau kita tak tunaikan amanah maksudnya kita tak buat apa yang sepatutnya kita buat sebagai pengawas, sebagai ketua kelas, itu maksudnya kita telah mengkhianati amanah kita. Mengkhianati amanah. Jadi amanah ni sebenarnya bukan semua orang yang mampu untuk diberi amanah tersebut diberi apa-apa amanah. Bukan semua orang yang boleh yang layak untuk dapat sesuatu amanah. Okay, selalunya kalau telah terpilih itu kita kena anggap itulah pilihan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah tahu kita ni layak ke tak layak kan. Kita rasa aku mana nak layak, tapi bila dah terpilih benda tu kita pun tak ada nak minta-minta. Maksudnya itu adalah pilihan Allah. Kita cuba tunaikan amanah kita dengan cara yang terbaik. Okey, inilah dia 3 perkara yang menyebabkan nifaq.
perkara-perkara yang menyebabkan nifaq. Apabila ini ada berlaku pada seorang, kita boleh label kita boleh labelkan dia sebagai orang yang munafik. Bercakap bohong, tu munafik lah tu. Okay, berjanji tapi dia tak buat. Okay, dia janji besok saya akan hantar kerja sekolah saya kononnya kan. Besok saya siapkan kerja sekolah, besok saya hantar, tapi tidak juga hantar-hantar. Ya, maksudnya dia janji saja, janji apa manis di mulut sahaja. Itu pun ciri-ciri orang munafik juga. Okey, tu dia. Kemudian orang yang diberi amanah tapi saja mengkhianati. Itu pun juga adalah perkara yang menyebabkan kita boleh label seseorang itu adalah sebagai munafik. Okey. Seterusnya, kita tengok pula kesan. Kesan nifaq dalam kehidupan. Apa kesannya dalam bila seseorang itu menjadi seorang yang munafik, apa kesannya di dalam kehidupan kita. Okay, yang pertama dari sudut individu, dari 4 sudut individu, keluarga, masyarakat, negara. Okay, kita tengok satu persatu. Dari sudut individu, okay, apa yang akan berlaku? Dia akan dibenci masyarakat. Okay, kesan dia semua negatif. Nifaq ni benda yang tak elok, jadi kesan dia kesan yang negatif. Yang pertama dibenci oleh masyarakat. Kesan individu lah ni, orang akan benci kita. Okay. Yang kedua, hilang rakan dan taulan. Kawan-kawan pun dah tak nak kawan sebab dia munafik, dia nifaq kan, dia berpura-pura sahaja, jadi orang pun tak suka berkawan dengan dia. Maka hilanglah kawan-kawan dia, rakan-rakan dia. Yang ketiga, sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Dia akan jadi seorang yang sentiasa takut. Takutlah orang buat dia kan. Dia takut dia diberi apa-apa tindakan. Itulah dia dalam keadaan keresahan dan ketakutan sebab buat salah. Nifaq ni orang yang buat salah lah ni. Dia menipu kan. Dia berpura-pura. Jadi dia akan jadi seorang yang sentiasa ketakutan je. Itu kesan kepada individu. Banyak lagi kesan yang lain, ni antaranya Okey, kemudian kita tengok pula kesan kepada keluarga. Keluarga. Okey, apa dia yang pertama? Hilang rasa kasih dan sayang. Okey, dalam keluarga pun lama-lama jadi menyampah. Kerja menipu je kerja kan, menipu mak ayah kamu tipu, semua orang tipu, kakak, abang, adik-adik semua kamu tipu. Lama-lama orang daripada sayang akan jadi kurang rasa sayang tu kan. Rasa sayang tu dia boleh berkurang. Jadi jangan biarkan kita ni ahli keluarga tak sayang kat kita sebab kita suka menipu, kita suka itulah menjadi orang yang munafik kan. Jadi rasa sayang tu akan berkurang. Kemudian tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga, dah tak hormat dah, adik-adik dah tak hormat kat abang. Okey, anak-anak tak hormat kat ibu bapa, macam tu. Dia tak ada lagi dah rasa hormat, menghormati, dia dah hilang dah perasaan-perasaan yang macam tu. Okey, inilah kesan daripada nifaq tadi kesan daripada orang yang berpura-pura baik tadi di depan baik, di belakang jahat. Kemudian timbul perasaan curiga, asyik curiga kan, su'zon lah ni. Okay, pantang buat apa-apa je, kita buat ni je orang dah curiga, kau menjurik kau buat ni, kau buat ni. Jadi orang akan sentiasa curiga dengan kita sebab dah suka menipu, contohnya kan, suka menipu, suka berjanji tapi tak tunai, kemudian khianati amanah. Jadi orangnya akan sentiasa letakkan prasangka pada kita. Gitu dia. Itulah dia kesan di dalam keluarga. Okay, banyak lagi kesan yang lain Okay, ni antaranya. Kemudian kita tengok pula kesan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, nifaq ni boleh melemahkan perpaduan dan kesatuan boleh melemahkan dan elok bersatu padu, duduk dalam rukun tetangga dengan jiran tu semua, tiba-tiba bersikap munafik. Bila bersikap munafik ni orang akan tak percaya kesatuan dalam suatu masyarakat itu akan menjadi longgar, lemah dan longgar lah. Okay. Kemudian yang kedua, sentiasa berbalah dan bergaduh. Berbalah tu maksudnya bergaduh jugalah.
Ya, sentiasa bergaduh saja kerjanya, berbalah dalam kehidupan dalam masyarakat itu tak tenteram. Asyik nak bergaduh saja. Okey. Yang ketiga, hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Hilang nilai. Maksudnya dah tak ada dah kesopanan, ke apa, akhlak yang mulia dah tak ada dah dalam kehidupan masyarakat tu. Cakap pun tak adanya sopan-sopan, cakapnya macam nak bergaduh saja. Okey, lepas tu sentiasa bercuriga, orang tu mencuri, orang ni hidup pun tak tenang lah akhirnya. Itulah dia masyarakat. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan nifak dalam kehidupan dari sudut negara. Negara akan menjadi macam mana? Berlaku jenayah, penindasan dan kezaliman. Jenayah banyak berlaku lah. Sebab benda yang tak baik kan, dia akan merebak-rebak jadi satu jenayah yang jangkit-jangkit jadi jenayah yang lebih besar, akhirnya berlaku pembunuhan dan sebagainya. Benda tak mustahil. Okey, yang kedua, umat mundur dan lemah. Mundur ni maksudnya tidak maju, mundur ni lawan kepada maju. Jadi dia orang semakin maju ke depan, dia ke belakang, dia mundur ke belakang. Maksudnya umat tu menjadi semakin lemah, tak kuat. Orang dah semakin hebat, macam-macam dicapai, dia menjadi lemah, tidak kuat, tak ada pencapaian yang baik. Itu dari sudut negara. Kemudian mudah dikuasai dan dijajah. Akhirnya suatu negara yang ramai rakyatnya bersikap munafik, negara tersebut akan mudah dikuasai, mudah dijajah. Dijajah tu maksudnya macam negara Malaysia dululah sebelum merdeka kan, dijajah. Macam tu ya. Dijajah tu dia dikuasai oleh orang lain. Nama je rakyat Malaysia, tapi pemimpinnya ataupun yang berkuasanya ialah orang negara lain kan, contohnya bukan rakyat Malaysia sendiri. Ataupun ikut je telunjuk kata orang musuh-musuh negara. Okey, itulah. Jadi ni antara kesan nifak di dalam negara. Ada 4 dah tadi, saudara dah sebut. Pertama, kesan individu. Yang kedua, kesan terhadap keluarga. 3, kesan terhadap masyarakat. Dan keempat, kesan terhadap negara. Inilah 4 kesan. Semua kesan-kesan ni adalah kesan yang negatif. Sebab perbuatan nifak ataupun perbuatan munafik ini adalah satu perbuatan yang tidak baik, yang haram hukumnya dalam Islam. Okey, kita tengok seterusnya. Kat sini dia ada dalam buku kamu Ustazah ambil ni, apa macam bicara irama. Bicara irama kan. Okey, Ustazah nak kamu baca. Ada sini surah ni 1, 2, 3. Komanda berapa orang? Gila-gila lah baca sampai habis. Aiman, Arif, siapa ni? Amira kan? Amira, Amani, Firdaus dengan Akilah. Okey, siapa yang buka mic semua? Okey. Seorang-seorang baca ya. Okey, seorang dulu. Siapa tadi? Aiman Aiman dulu atas. Assalamualaikum. Kenapa tak boleh baca? Okey, mic rosak Assalamualaikum kawan-kawan. Jawab. Siapa nak jawab ni? Lepas Aiman, Arif. Arif jawab. Rosak juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bagus. Okey. Mic rosak. Okey, Firdaus mic rosak. Amira pun mic rosak. Okey, yang ketiga. Siapa pula nak baca? Amira tak boleh. Nizaan. Nizaan pula dah. Ada Alfi. Alfi ada? Okey. Cikgu dah boleh dah, Dah boleh dah. Okey, Amira baca yang ketiga. Ni. Yang ketiga, tahukah kawan-kawan ni? Tahukah kawan-kawan bagaimana cara menjauhi
nifak dalam kehidupan. Okey, bagus Amira. Tahniah. Okey, seterusnya kita ni Amani. Amani baca, buka mic. Saya pening. Okey. Pening? Pening sangat. Okey, tak boleh nak baca pening, tak sihat. Okey, tak apa. Ni Akilah baca. Nifak, nifak, nifak. Tidak, kami tidak tahu. Okey, bagus. Firdaus tak boleh baca kan? Okey, Akilah dah baca dah. Saya Ustazah. Siapa, Alfi ke ni? Ya. Oh, A6 The Hacker by, dahsyat nama kamu. Okey, Alfi baca. Tahniah Alfi dapat masuk. Okey, baca ni. Nak tahu. Nak tahu, baiklah. Dengar. Elok ya. Untuk menjauhi nifak kita perlu tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir, berdoa, dengan bertadabbur Al-Quran. Okey, bagus Alfi. Tahniah. Alhamdulillah. Macam mana kamu boleh masuk hari ni Alfi? Selalu kamu tak boleh nak masuk kelas. Okey, Alfi dah sudah. Aiman Faris balik semula. Aiman Faris, okey baca. Wah, begitu. Ada lagi. Ada lagi. Okey, jawab. Siapa? Arif Hidayatullah. Arif? Boleh buka mic? Oh, mak tak sihat ya Alfi. Okey, adalah. Ya. Arif mana Arif? Arif dah boleh baca Arif? Mana ke Arif ni? Dia hilang dah. Arif dah hilang. Akilah, apa nama? Amira. Amira, boleh buka mic? Boleh. Okey. Kita perlulah menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Ya, bagus Amira. Ya. Kita habis yang tu, yang sebelah dia pula. Yang sebelah ni. Okey, siapa pula? Akilah. Akilah baca Akilah. Oh, baru kami faham. Alangkah bagus kalau kita jauhi nifak. Betul. Bagus Akilah. Okey, ni senang je ni. Siapa nak baca? Saya. Alfi. Okey, baca Alfi. Betul. Bagus Alfi. Okey, lain bawah pula. Sambung. Iman, mana tadi Iman baru nampak Iman masuk. Tak lekat ke? Keluar balik. Siapa ni? Aiman Faris, sambung balik. Ada lagi. Selain itu, kita perlu memikirkan tentang keburukan nifak. Ya, bagus Aiman. Okey, Arif hilang lagi ke Arif? Mana Arif? Arif sudah hilang. Okey, ada. Apa keburukan apa? Apa? Apa keburukannya? Apa? Okey, sambung. Amira. Kita dimurkai Allah dan dibenci
benci oleh manusia. Oleh itu kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Okey, bagus Amira. Ni lah dia keburukannya kan ya. Pertama kita dimurkai Allah, kemudian dibenci oleh manusia. Okey, lepas tu jadi kita hendaklah sentiasa bermuhasabah. Okey. Akilah. Baca ni. Ish. Kalau begitu, kita mestilah berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Bagus Akilah. Tahniah. Ish. Kalau begitu kenalah berakhlak mulia dan bersyukur. Okey, last sekali. Satu lagi last sekali siapa nak baca ni? Iman masuk dah ke tadi? Nampak nama Iman masuk. Iman buka mic Iman. Iman boleh buka mic tak? Problem kot. Iman problem nak buka mic. Alfi. Mana Alfi? Okey. Ya. Baca yang bawah sekali. Mulai hari ini kami berjanji akan menjauhi nifak dalam kehidupan kami. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bagus. Tahniah anak-anak. Inilah dia ya. Okey. Kita kata bicara irama. Ni kalau buat dalam kelas tak lah ni kan. Kita susun seorang, 4 orang, 2 orang. Okey. Tapi inilah dia tentang cara-cara macam mana kita nak menjauhi nifak. Macam mana kita nak jauhkan sikap munafik itu dari dalam diri kita. Okey, dah buat dia punya, ambil isi penting dia. Okey, antaranya yang pertama, tingkatkan keimanan kepada Allah dengan berzikir. Cara kita nak tingkatkan keimanan, berzikir, banyak-banyakkan berzikir, kemudian kita berdoa. Doa tu kita minta kepada Allah, mohon daripada Allah, dan bertadabbur Al-Quran. Tadabbur ni maksudnya kita membaca Al-Quran selalu. Selain kita baca saja, kita juga menyemak dia punya maksud dia, kita baca tafsir dia. Itu tadabbur Al-Quran. Kalau tak mampu nak baca tafsir dia, kita baca Al-Quran tu bagi elok tajwid dia pun dah sebaik inilah. Tu dia. Ini antara cara-cara kita nak tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Okay, yang pertama tu kena tingkatkan iman kepada Allah. Yang kedua, menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Kita kena rajin tambah ilmu agama sebab ilmu agama ni dia terlalu luas ya. Jangan kita rasa kita baru tahu sikit, kita dah tahu macam, kita dah tahu, kita rasa kita dah hebat, dah tahu macam-macam. Sebenarnya terlalu luas ilmu Allah ni, terlalu luas. Semakin kita gali, semakin banyak yang kita tidak tahu sebenarnya. Jadinya dan bila kita dapat satu ilmu, jangan lupa kita beramal. Amal dengan ilmu tersebut supaya ilmu itu tidak hilang, tidak lari daripada kita. Contohnya ilmu tentang solat. Kita dah tahu dah. Ataupun kita hafal Al-Quran kan. Kita hafal surah-surah tu kita bawakan dalam solat supaya kita amalkanlah dalam solat supaya hafazan kita tidak hilang, tidak lupa. Contohnya kamu dah hafal surah At-Takasur, kamu dah hafal surah Al-Qari'ah. Dalam solat bacalah. Lepas baca Fatihah, rakaat pertama baca surah At-Takasur. Kemudian rakaat kedua baca surah Al-Qari'ah. Bila kita ulang-ulang sentiasa, benda ini dia akan melekat terus. Dia tak hilang pada kita. Tapi kalau kita tak amalkan dia, kita dapat hafal, lepas tu kita biar je, esok lusa dia hilang, suruh baca balik semula dia tak ingat. Sebab dah lupa sebab kita tak amalkan. Apa-apa ilmu sahaja yang kita dapat, cuba kita amalkan. Okey, contoh ilmu baca doa kan, ilmu itu ilmu lah tu, membaca doa sebelum makan, baca doa selepas makan, baca doa sebelum tidur, selepas tidur. Kalau kita amalkan, kita insya-Allah bila kita akan ingat. Tapi bila kita tak amalkan, kita hafal masa tu sahaja, lepas tu dah tak ingat. Bila nak buat lagi dah lupa. Sebab tidak diamalkan. Okey. Jadi yang ketiga, cara nak menjauhi nifak ni ialah fikirkan tentang keburukan nifak.
Keburukan nifak tu tadi. Kita kena fikirkan. Macam apa tadi, dibenci masyarakat, dibenci oleh orang, masyarakat akan jauhi kita. Itu semua keburukan. Kalau kita rasa macam kita nak menipu orang, jadi macam cerita penggembala kambing tu kan. Ingat lagi tak hari tu saya dah bawa ada cerita tu ya. Dalam buku teks kamu ada, dia menipu kan, dia gembala kambing, dia rasa seronok nak nipu orang. Dia cakap tolong, ada harimau datang. Bila orang kampung datang tengok, tipu je. Kemudian buat lagi. Akhirnya bila harimau betul-betul datang, tak ada siapa nak tolong dia. Iaitu antara keburukan yang akan diterima oleh orang-orang yang munafik. Jadi kita nak cuba nak jauhi daripada munafik ni, kita fikirkan keburukan-keburukannya. Okey, kemudian sentiasa bermuhasabah. Muhasabah. Ni bacanya muhasabah. Apa dia muhasabah ni? Muhasabah ni maksudnya kena sentiasa menilai balik diri kita. Fikirkan, duduk sorang-sorang kita kena fikirkan balik apa yang kita dah buat sepanjang hari ni. Aku buat apa, aku ada buat salah kat orang tak. Itulah muhasabah. Kita fikir, kenapa aku jadi macam ni? Bila kita fikirkan balik apa yang kita dah buat, kenapa kita, contohnya orang marah kita, ibu marah kita, mak, ayah marah kita fikir balik, kenapa hari ni Aisyik kena marah je, apa aku dah buat, apa yang aku tertinggal, apa benda, mungkin sebab kita jauh pada Allah kan. Hari tu mungkin kita terlupa nak solat, kita tertinggal solat, kita tak baca doa, jadi Allah datangkan peringatan-peringatan tertentu kepada kita. Jadi kita kena sentiasa muhasabah. Itulah dia maksud muhasabah, maksudnya kita nilai balik diri kita, kita cek balik dalam diri kita. Itulah maksudnya muhasabah. Bila kita dah dapat jawapan, kita macam contohnya, aku terlupa solat lah tadi. Jadi kita kena terus buat apa yang sepatutnya kita lakukan. Itu muhasabah. Muhasabah kita cek balik, bila dah tahu, aku kena minta maaf dekat ibu, contohnya kan. Jadi terus pergi minta maaf. Okay, itu dah dia muhasabah. Kemudian berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah. Ya, untuk menjauhi diri kita daripada nifak, kita kenalah berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia ni apa? Orang yang akhlaknya baik. Kena tiru balik apa sifat-sifat Nabi tu, sifat-sifat Rasul tu. Akhlak mulia dia. Bercakap benar. Kan Nabi kan bercakap benar. Lagi apa? Nabi amanah, jujur kan. Kemudian selalu bijaksana. Kita pun kena sentiasa berfikir supaya kita akan menjana otak kita menjadi seorang yang bijaksana. Kemudian apa lagi Nabi, amanah lah kan, menyampaikan, sampaikan. Kalau kita ada apa-apa ilmu, sampaikan pada orang lain supaya ilmu tu semakin berkembang dan semakin berkatlah dekat kita. Okey, itu akhlak-akhlak mulia yang Nabi, yang ada pada Nabi, kita boleh tiru. Lagi apa akhlak mulia yang lain? Contohnya suka menolong orang, apa lagi, rajin, bersopan santun, menghormati orang tua. Okay, banyaklah akhlak-akhlak mulia ni kita amalkan dalam diri kita. Dan jangan lupa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Apa sahaja nikmat yang kita dapat, jangan lupa kita bersyukur. Sebut apa yang paling mudah untuk bersyukur? Sebutan yang paling mudah. Ya, betul Amira. Alhamdulillah. Paling mudah untuk kita lafazkan rasa syukur kita ialah sebutlah Alhamdulillah. Supaya Allah, kita bersyukur, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah tu itulah dia, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian bila ada kelapangan masa lepas solat, kita sujud syukur kan. Macam-macam lah. Kemudian mungkin rezeki kita lebih, belanja kawan. Itu tanda kita bersyukur juga tu. Buat buat kenduri, tapi sekarang tak boleh buat kenduri lah. Jadi kita boleh belanja kawan-kawan macam tu je. Okey, buatlah apa-apa yang menunjukkan rasa kita ni bersyukur kepada Allah. Sebenarnya tunggu dapat nikmat besar saja baru kita nak bersyukur. Sebenarnya kita hari-hari ni kita dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Celik mata, bangun pagi-pagi boleh celik mata tu pun dah satu nikmat yang besar. Kan? Boleh melihat, ada orang bangun pagi celik mata dia tak nampak, gelap. Allah tarik nikmat mata dia, tak boleh melihat.
Jadi kita masih boleh melihat, alhamdulillah. Kemudian kita boleh bergerak, berjalan, apa semua menghirup udara segar. Itu semua nikmat yang Allah bagi ya. Bukannya mudah kita nak dapat sendiri itu. Memang tak ada lah. Kan cuma dengan izin Allah baru kita mendapat semua nikmat itu. Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur. Nikmat Allah yang terlalu banyak pada kita. Jadi kita kena sentiasa bersyukur. Sebab tu first kali bangun pagi solatlah subuh. Kan? Jangan tinggal solat subuh. Solat subuh sebagai tanda kita dah bersyukur dengan Allah. Ya, salah satu tanda cara kita nak menunjukkan rasa syukur kita. Terima kasih ya Allah bagi nikmat macam-macam pada aku hari ini. Kita pun tunaikan tanggungjawab kita. Allah perintahkan kita solat, kita buat. Apa yang Allah suruh kita buat. Itu sebagai cara kita nak tunjukkan kita ni bersyukur. Okey. Inilah dia antara perkara yang dapat menjauhkan kita daripada nifaq ataupun sifat munafik tu. Okey. Dia harapnya kita ni tidaklah tergolong dalam golongan orang-orang munafik. Orang munafik ni orang yang banyak dosanya ya, yang besar kesalahannya ya, haram hukum munafik. Berpura-pura di hadapan dia seolah-olahnya orang Islam yang sangat hebat, yang sangat alim, yang sangat baik. Rupa-rupanya di belakang dia adalah musuh Islam. Okey, dia sampaikan maklumat-maklumat kepada musuh Islam itu orang kafir. Okey, yang inilah dia kita tak mahu. Okey, ciri-ciri munafik ni kita jauhi, cuba jauhi. Apa ciri munafik? Antaranya bercakap suka menipu. Siapa yang suka menipu atau bercakap jauhkan. Lepas ni jangan nak menipu-menipu. Takut kita terjerumus ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Orang munafik ni tak adalah di dalam syurga tak ada tempat untuk orang munafik. Tempatnya di neraka. Dia geng bersama orang kafir. Kan? Okey. Seterusnya, dah sampai tugasan kita pada minggu ini. Jadi tak banyak pun Ustazah nak bagi kerja kat kamu sebab tak lambat ni kita nak masuk sekolah dan tajuk ni kita mungkin akan ulang-ulang lagi kan. Okey, tugasan minggu ini, di dalam buku tulis ulum, tuliskan. Yang pertama, faktor mendorong kepada nifaq. Kamu boleh tengok buku teks ya. Ada berapa faktor tadi, ada 4 faktor. Kamu tulis je ringkas-ringkas. Kemudian yang kedua, perkara yang menyebabkan nifaq. Ada 3 perkara tadi. Dan ketiga, cara jauhi nifaq yang baru Ustazah. Yang sebelum ni lah, slide yang sebelum ni. Okey, boleh cek balik. Yang macam cara menjauhi nifaq ni tak baik. Kalau rasa banyak sangat, buatlah 3 je. Buat 3 je macam ni kan. Ni, jauhi nifaq ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, buat 3 saja pun dah cukup. Kalau nak buat semua pun tak apa, lagi bagus. Okey. Okey, inilah dia tugasan minggu ni. Boleh buat ke tidak? Faham tak? Faham. Alhamdulillah. Okey. Saya harap kamu boleh buat semua ya. Buat dalam buku tulis je. Nanti buka sekolah nanti lagi 2 minggu kita semak kerja-kerja yang Ustazah dah bagi sepanjang PDPR ini. Banyaknya tajuk kan. Ujian, kertas ujian. Ustazah lupa nak bagi tahu kertas ujian Ustazah dah letak dah di sekolah dalam kotak, dalam box masing-masing. Ya, kamu boleh hantar Camp Bestari Solat tu ya, modul Camp Bestari Solat. Yang siapa yang dah siap boleh hantar ke sekolah dalam box kamu tu. Kemudian ambil kertas ujian masing-masing yang dah siap ada markah. Markah kamu dah tanda dah ada markah di situ. Okey? Dah. Hari ni kata. Boleh dalam sepanjang minggu ni sampai hari Ahad ni. Boleh buat bila je. Amira boleh ya? Boleh. Okey, bagus. Okey, dah selesai tajuk kita. Alhamdulillah, saya harap kamu semua boleh faham apa yang kita belajar tentang tajuk nifaq dan cuba kita jauhi daripada sifat-sifat munafik ini. Alhamdulillah, okey.
Kita jumpa lagi di lain masa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bye. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam.